Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Seperti yang saya sudah kata semalam, walaupun ramai yang tidak setuju, ramai juga yang mengecam pendapat yang saya lontarkan semalam, tapi hari ini akhirnya apa yang dilontarkan mendapat sokongan daripada orang yang menganalisis politik. Semalam saya kata, apabila Dr. Shem meletakkan jawatan sebagai bendahari Perikatan Nasional, saya kata ada pengulas politik dan juga pemerhati politik menyatakan bahwa ada pergolakan dalaman berlaku dalam Perikatan Nasional. Mungkinkah ini titik permulaan? Adakah ini titik permulaan kepada perpecahan di dalam Perikatan Nasional? Dan adakah ini pergolakan yang akan membawa kepada berkuburnya Perikatan Nasional? Antara sebab ialah kerana dilihat 6 jawatan utama dalam Perikatan Nasional masih diterajui oleh Parti Bersatu. Meskipun Parti Bersatu dilihat merupakan parti komponen dalam Perikatan Nasional yang lebih lemah berbanding Parti PAS. Tiada yang dapat menafikan PAS lebih kuat berbanding Parti Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Dari segi jentera, dari segi akar umbi, dari segi bilangan kerusi, PAS lah yang menguasai dalam Perikatan Nasional. 4 buah negeri pembangkang semuanya dikuasai oleh Perikatan Nasional. Parti Bersatu, entahlah, Anda boleh nyatakan sendiri. Jadi, dipetik daripada Sinar Harian, laporan ini menyatakan, artikel ini menyatakan bahwa adakah peletakan jawatan Dr. Shem ataupun Samsuri Ahmad, Menteri Besar Terengganu, adalah isyarat bahwa Perikatan Nasional sedang bergolak. Adakah dengan ini hanya tinggal menanti belah di pihak Perikatan Nasional? Peletakan jawatan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai Bendahari Agung Perikatan Nasional agak mengejutkan terutama kepada ahli dan penyokong gabungan parti berkenaan. Tanpa sebarang ribut dan badai, pengumuman pelepasan jawatan secara tiba-tiba itu dibuat naib Presiden PAS berkenaan seperti yang dilaporkan portal rasmi PAS pada Rabu. Saudara-saudara sekalian, menurut laporan itu, menyatakan keputusan drastik tersebut juga menimbulkan banyak persoalan dan spekulasi mengenai sebab beliau berbuat demikian dan implikasinya terhadap politik dalam PAS serta Perikatan Nasional PN. Salah satu spekulasi yang timbul adalah mengenai kemungkinan wujud pergolakan dalam Perikatan Nasional hingga menyebabkan Ahmad Samsuri atau lebih dikenali sebagai Dr. Shem meletakkan jawatannya. Lebih mencurigakan, peletakan jawatan terbabi dibuat hanya 2 hari selepas Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN bermesyuarat untuk mengesahkan pelantikan 6 jawatan penting yang kesemuanya kekal menjadi milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ia melibatkan pelantikan Datuk Seri Mohamed Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, manakala jawatan Ketua Penerangan Gabungan terbabit pula diisi oleh Dr. Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu. Muhammad Azmin sebelum ini dalam satu kenyataan berkata pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempengerusikan mesyuarat berkenaan turut memaklumkan Datuk Mas Emeriati Samsudin sebagai Ketua Wanita Perikatan Nasional. Beliau berkata Bersatu juga menamakan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Timbalan Pengerusi PN, manakala Datuk Dr. Muhammad Razzi Jidin dan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi sebagai Ahli Majlis Tertinggi MTPN selaras dengan keputusan pemilihan parti itu baru-baru ini. Jadi, adakah kerana tidak sebulu atau tidak bersetuju dengan pelantikan 6 jawatan tersebut yang membuatkan Ahmad Samsuri mengundur diri? Atau mungkin kerana beliau mahu memberi laluan kepada muka baharu dalam PAS untuk menggalas tanggungjawab berkenaan? Semua persoalan yang timbul hanya akan terjawab menerusi kenyataan lanjut daripada Ahmad Samsuri dan kepimpinan Perikatan Nasional PN.
Seperti yang dilaporkan, kepimpinan PN dijangka akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung perkara ini dalam masa yang terdekat. Apabila pendapat Anda, sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini Najib Tun Razak yang mengejutkan ramai orang. Dalam perbicaraan itu, Najib kata, saya tak paksa 1MDB sendiri yang mau pecat KPMG. Wah, itu kenyataan Najib Tun Razak. Najib Abdul Razak menafikan dia memaksa 1MDB untuk memecat KPMG sebagai juru audit bagi akaun dana kekayaan negara Malaysia tersebut. Bekas Perdana Menteri memberi keterangan bahawa lembaga pengarah 1MDB sendiri yang mencadangkan penamatan perkhidmatan KPMG dan melantik juru audit pesaing di Deloitte pada Disember 2013. Bekas Menteri Kewangan itu menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa dia memberi tekanan kepada syarikat pelaburan milik Menteri Kewangan Berhad itu untuk menyingkirkan KPMG. Dakwaan itu adalah tidak masuk akal kerana terdapat surat daripada 1MDB yang menerangkan justifikasi untuk pemecatan KPMG dan pelantikan Deloitte Kasim Chan untuk menggantikan KPMG sebagai juru audit syarikat, kata Najib. Dia berkata demikian semasa memberikan keterangan pada perbicaraan kes penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB yang melibatkan 2.27 bilion terhadapnya. Najib juga berkata bukti daripada pihak pendakwaan sendiri, iaitu minit mesyuarat lembaga pengarah 1MDB bertarikh 11 November 2013 menunjukkan bahawa lembaga pengarahnya mengadu bahawa KPMG belum memulakan audit terhadap pelaburannya dalam Bridge Global Absolute Return Fund. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Najib memaklumkan bahawa tarikh akhir untuk audit itu adalah pada 31 Mac 2013. Daripada perbincangan yang tercatat, jelas bahawa lembaga pengarah tidak begitu berpuas hati dengan cara KPMG melaksanakan audit yang dijalankan, katanya lagi. Saudara-saudara, Najib juga berkata dalam satu mesyuarat dengan juru audit KPMG, Johan Idris, pada 16 Disember 2013, pengarah 1MDB ketika itu, Chi Lodin Wok Kamarudin yang juga ahli jawatan kuasa audit dan pengurusan risiko lembaga pengarah agak tidak berpuas hati. Katanya Chi Lodin mengkritik KPMG yang dianggap tidak adil dalam meminta sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh 1MDB. Najib yang juga bekas anggota Parlimen Pekan Pahang memberitahu perkara itu kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Quera. Dalam prosiding perbicaraan sebelum ini, Johan memberi keterangan bahawa Najib kelihatan mengganggu firma audit itu untuk meluluskan penyata kewangan 1MDB pada tahun 2013. Pada 30 Oktober, Mahkamah Jenayah memerintahkan Najib untuk membela diri terhadap 4 dakwaan penyalahgunaan kuasa dan 21 dakwaan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.27 bilion daripada dana 1MDB. Sekira memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Hakim memutuskan bahawa Najib perlu menjawab dakwaan-dakwaan itu kerana kekuatan 50 keterangan saksi yang dikemukakan sepanjang peringkat pendakwaan dalam prosiding yang berlangsung selama 6 tahun sejak perbicaraan bermula 2019. Tertuduh pertama kali didakwa pada tahun 2018. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Isu kali ini panas, iaitu membabitkan pemecatan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.